Podcast Wallmaster. Orang trauma tau. Kalau aku sendiri pun, yelah kalau aku jadi owner pun trauma dengan benda-benda macam ni. Yelah, betul. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Azizan Hamizi dalam Podcast Wallmaster. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di Podcast Wallmaster bersama saya Azizan Hamizi yang akan merungkai ataupun menceritakan apa di sebalik liku-liku untuk kita mencantikkan rumah. So hari ini bersama saya orang yang hebat dalam dunia ID ni juga ataupun kontraktor. So kita menjemput Encik Hafiz. Encik Hafiz untuk, saya panggil Hafiz lah. Hafiz je lah. Hafiz dia adalah wakil daripada kontraktor yang akan bercerita. Kadang-kadang kita tengok kat luar ni ramai lagi yang masih confused apa sebenarnya skop kerja kontraktor, apa sebenarnya skop kerja ID. Kadang-kadang orang confused, orang panggil kontraktor ni ID, orang panggil ID ni kontraktor. So sebelum kita kupas lebih jauh lagi hari ni so Hafiz boleh kenalkan diri dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Hafizuddin Osman, selaku pengarah urusan untuk Bina Din Enterprise. Dah berpengalaman dalam bidang construction dengan hiasan dalaman dah lebih kurang 15 tahun lah. So sekarang saya dah lama dah tu, 15 tahun tu lama kan. Yeah. Okey, faham. So kalau macam contoh kita faham sebenarnya hari ni kita ada pun sebab kenapa kena ada kontraktor sebagai wakil dan juga kita sebagai ID kat sini. Saya sebagai ID lah, wakil sebagai ID untuk menceritakan sebab kita betul-betul nak bagi clear. Hari ni kita betul-betul nak bagi clear apa sebenarnya tugas-tugas kontraktor, apa sebenarnya job scope and bila perlunya guna kontraktor ni and bila perlu gunanya ID. So sebab itulah kita adanya hari ni. Okey, kalau macam Hafiz sendiri rasa ramai tak orang salah faham tentang ID dan juga kontraktor ni? Okey. Buat sebelum ni saya rasa memang ramai tuan rumah ataupun siapa pun salah faham. Dia confuse dengan ID dan kontraktor. Betul. Sebab tu kalau macam contoh apa perbezaan ni sebenarnya kontraktor dan juga ID ni, apa perbezaan dia? Mungkin boleh cerita sikit. Kalau dari segi pendapat saya kontraktor ni ialah pembuat. Aku dengan saya. Macam aku nervous pula bila kau cakap saya tu. Pendapat aku Okey. Dia lebih kepada kontraktor, lebih kepada pembuat. Okey. Dan ID dia merancang dan planning lah. Okey. So kalau nak cakap perbezaan dia secara jelasnya, lebih kita tak payah pergi jauh lagi. Kita bagi secara generalnya adalah ID ni sebenarnya adalah orang yang merancang. Dia akan consult, dia akan cuba dapatkan apa yang sepatutnya owner tu nak kan. Dan bila semua dah dirancang, semua dah diplan, tugas kontraktor untuk merealisasikan apa yang sepatutnya kan. Orang kata on-site punya kerja banyak lebih kepada kontraktor lah kan. Betul. So kalau kita tengok kontraktor dan juga ID ni dia perlu saling memerlukan kan, perlu ada each other, perlu saling membantu kan. Sebab kalau kita tengok ramai orang yang orang kata dia hire kontraktor tapi ID orang lain berbeza-beza. Itu kita kena cerita pula dari segi communication pula. Banyak kita nak cerita hari ni. So bagi aku rasa kontraktor ni bagi aku penting sebab dia yang buat, dia yang execute. Mungkin dia lebih faham dari segi teknikal dan praktikal, betul. Sebab tu kadang-kadang ID sendiri pun banyak refer kepada kontraktor sebab kita nak tahu lebih jelas apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat kan. So macam kau sendiri apa pro and con hire ID ataupun apa pro and con hire kontraktor ni, boleh kau cerita sikit tak? Okey, pro and con dia kadang-kadang owner tuan rumah dia nak jimat kan. So dia hire terus kontraktor direct tanpa memikirkan design dia macam mana. So kadang-kadang okey juga kalau dia dah ada design sendiri ataupun dia punya renovation tu berskala kecil. Tu tak ada masalah dia nak buat nak terus ke kontraktor. Tapi kalau boleh saya rasa walaupun kecil ke apa ke, better dia pergi ke ID dahulu supaya mendapat nasihat dan planning yang bagus lah. Sebab betul lah macam kau cakap,
dia bukan betul, kita faham kadang-kadang dengan berskala kecil tu at least kurang-kurangnya dia dapat advice. Betul-betul. Kadang-kadang kita tak perlu hire pun, tapi kadang-kadang kita perlu tanya pendapat. Sebab bila go to ID ni dia lagi deep. Dia akan cerita pasal technical, practical, mungkin pencahayaan, banyak benda yang dia cuba tengok dari semua sudut. Kan? Cuma kalau kadang-kadang kalau kita go to contractor terus, dia macam contoh kita nak buat satu kabinet, dia kan terus buat straightforward. Kan? Betul. Okay, so kalau contohlah dalam banyak-banyak aku faham banyak dah klien-klien yang kau jumpa yang kau terasa macam-macam lah yang kita jumpa kan. Ada yang dia tahu apa yang dia nak, tapi bila go to contractor, of course contractor mungkinlah tak elaborate ataupun tak go terlampau deep dengan apa yang dia nak tu, apa yang dia plan. So selalunya macam mana kau tangani ataupun just follow je contractor, owner tu? Idea tuan rumah ni, dia punya idea macam-macam tau, dia bagi tahu dia. Dia punya idea macam-macam dia nak buat. Tapi kadang-kadang kontraktor tak boleh buat pun. Kan? So perlulah ke ID untuk lebih, maksudnya buatkan planning, design yang cantik, design yang praktikal untuk guna, macam dekat area kitchen cabinet, dapur lah buat kitchen. Perlu ada apa? Contoh dekat kitchen cabinet tu apa yang perlu ada, macam oven ke. Betul. Kalau kita tengok, kalau kau cakap pasal kitchen ni, aku rasa memang sangat detail lah kan. Kalau gitu kita perlu tahu triangle rules yang perlu ada. Kadang-kadang kontraktor mungkin dia tak advise. Dia macam dia tengok apa yang orang nak, dia buat je. Betul dia buat. Sebab tu kata kena berbalik kepada ID juga kan. Dia senang. Mungkin kalau contoh kita nak skip ID punya stage, mungkin kita kena tahu sendiri. Owner tu kena tahu sendiri sikit sebanyak knowledge tentang pasal nak buat rumah ni lah. Kalau tidak agak susah kan. Sebab kita tak nak. Kalau ikutkan copy design daripada media sosial ni banyak kan. Betul. Untuk cari idea nak buat. Tapi kontraktor kalau dia buat kadang-kadang macam tu lah. Tak praktikalnya lah. Dia jadi tu jadi. Kalau dia minta saya nak A ni, kontraktor boleh buat sebiji A tu jadi kan. Tapi apa yang kita kena tengok daripada sudut lain, contohnya sesuai ke A tu dengan layout rumah dia, dengan keadaan rumah dia, dengan pencahayaan rumah dia. Betul lah. So kau rasa kalau contoh kita tahu dalam flow untuk mencantikkan rumah ni, kita faham starting dengan kita kena planning daripada idea ataupun kita kena planning sendiri, and then kontraktor baru boleh nak buat kan. Itu bila kita kena dapat kontraktor yang berkualiti juga untuk dapatkan result yang cantik. So kau rasa proses bermula daripada ID tu lebih memudahkan kontraktor atau macam mana? Lebih memudahkan. Sebab ID dia akan keluarkan layout plan, construction drawing dan 3D design. So selepas dah ada benda-benda tu, dia orang handing over ke kontraktor. So kontraktor boleh ikut apa yang dah ada dalam construction drawing dan 3D. So nak tallykan balik benda-benda. Memang perlu kan. Memang perlu. So apa yang aku nampak sini sebenarnya, bila dah ada proper plan, dia melajukan lagi kerja kontraktor. Betul. Dia melajukan. Dia tak ada lah on-site nak bincang lagi. On-site nak bincang lagi. Betul. Kan? So maknanya apa yang dah di-plan, yang dah ada atas kertas tu, tinggal nak execute, nak buat je. Kan? Kerja kontraktor adalah masa cepat buat dan kualiti kena cantik. Betul. Sebab faham betul lah. Kadang owner atau rumah ni dia nak cepat dia nak guna kan rumah kan, dia nak cepat. So macam mana nak cepat tu yang perlu ada ID untuk ada planning semua. Kontraktor kalau dia buat, kita tak tahu dah macam mana dia nak cepat kan. Tapi memang perlu ada ID. Itulah. Dia sebenarnya yalah, kalau kita tengok ramai orang confuse kadang-kadang orang kadang-kadang ramai juga yang kat luar sana tak tahu ID sebenarnya peranan dia apa kan. Mungkin orang rasa risau nak bercakap dengan ID, nak orang kata nak jumpa ID untuk dengar pendapat consultation, sebab orang risau mungkin kos. Mungkin itulah sebenarnya secara jujurnya bukanlah sebab aku cakap ni aku ID, tapi secara jujurnya kalau kau tak ada ID, kos kesilapan kau mungkin lagi tinggi. Kan, kos kesilapan ni bukan dari segi kau buat barang tu silap tu bukan. Kesilapan ni contoh dari segi masa. Mungkin disebabkan tak ada planning, masa kau bertambah. Mungkin kalau itu belum kita cerita, bila kita ada planning, apa yang kita buat tu tak jadi, tak sesuai dengan rumah kita. Kan, kos lagi nak buka balik, nak apa semua. Betul. Faham. Tak ada lah macam redo lah, macam kau cakap redo tu yang rugi lah, owner dah rugi. Better kena ada proper planning supaya tak ada masalah di kemudian hari lah. Betul.
Dia sebenarnya ini antara bila tak ada proper planning, tak ada perancangan yang betul ni, kadang-kadang bila banyak silap, banyak apa, ini akan tercetusnya miscommunication ataupun pergaduhan di on-site. Betul tak? Kadang-kadang, yelah, of course, owner dah tengok result and then tak sesuai dengan kawasan rumah dia, dengan layout rumah dia, and then dia akan ada perasaan nak ubah, nak tukar. Of course, bila tukar, ubah, of course ada cost kat situ kan. Bila ada cost kat situ lah, dia akan start dah. Dia akan mula lah benda-benda yang tak diingini kan. Okay. So kalau macam sebagai kau rasa sendiri lah, apa kebaikan hire ID ni atau kontraktor yang berpengalaman ni? Kata Kebaikan dia memang banyak lah. Memang terlalu banyak kebaikannya. First ID yang berpengalaman ni, dia punya idea dia tu dah worldwide banyak, panggil lah. Dia punya experience banyak lah. Experience banyak. Sama juga kontraktor yang berpengalaman. So dia dah ada macam mana dia akan guna material yang betul-betul kualiti, pekerja yang mahir kan. So benda tu memang perlu untuk melantik yang berpengalaman. Kita tak nak lah nanti kerja redo work tu yang kita rugi, owner Betul, rugi. Betul. Sebab yelah, kalau aku boleh kupas lagi apa yang kau cakap tu, selain daripada orang yang berpengalaman, selain daripada dia punya experience, dia punya experience lah kan, kepakaran, tapi kita faham contoh on-site ada masalah yang mungkin di luar jangkaan kita. Mungkin orang-orang yang berpengalaman ni lah yang mungkin ada solusi yang bagus. Bukan time tu baru nak try and error, time tu baru nak cuba-cuba. Betul, itu memang benda yang betul lah. So berpengalaman ni satu point yang perlu dititik berat juga sebelum kita hire ID. So kalau macam kau lah kau sebagai kontraktor, kalau kau tengok macam mana orang kata owner ni nak pastikan kontraktor tu dia berpengalaman? Kalau ikutkan, kalau dari segi paperwork memang nampak lah kan. Tapi dari segi percakapan, dari segi apa yang dia share idea dia, aku rasa macam tu lah. Macam kau dah pengalaman dah beda ID, tiba-tiba kau pergi ke kontraktor yang kau tak faham apa benda, material lebih kurang macam tu lah maksud aku. Yelah, sebab dia macam ni, kalau apa yang aku faham, kalau kita nak cari orang yang berpengalaman, kita tahu kalau tanya, semua orang cakap saya berpengalaman, betul. Tapi sebenarnya betul, kita kena jumpa, kita dengar macam mana dia punya point of view bila dia explain kan, bila dia bagi sesuatu suggestion ataupun pendapat kan. Mungkin kat situ kita boleh nampak lah kan, dia punya tahap pengalaman tu macam mana kan. Lagi satu, kalau boleh kita tengoklah, of course kita tengoklah dia pasti yang dia berdaftar dengan SSM, tahun bila company dia ditubuhkan, supaya kita boleh tahu, kita boleh sebanyak kita boleh tengok berapa lama pengalaman dia kat situ kan. Sebab kita faham, macam aku pun rasa kontraktor ni adalah satu badan yang sangat penting untuk mencantikkan rumah kan. Salah pilih kontraktor ni memang bahaya lah. Sebab tu kalau kita nak kupas sikit pasal ramai yang kena tipu dengan kontraktor, ramai yang kontraktor lari kadang-kadang. Pendapat kau lah kan, adakah isu-isu tu ataupun kata poin-poin yang macam tu yang tengah viral sekarang ni, kalau kita tengok macam-macam artis kena tipu lah apa semua, terjejas tak sikit orang kata kontraktor punya ni nama? Kalau ikutkan kontraktor ni dekat Malaysia ni banyak tau. Betul lah, betul. Kan? ID pun banyak. Betul. So rasa tak terjejas kot. Mungkin ialah kita kena ambil peluang benda-benda macam ni kan. Kadang-kadang tu lah klien ni dia nak murah, ataupun kita tak tahu macam mana dia punya ni pemikiran. Dia nak murah, mungkin dia lantik ID atau kontraktor yang betul-betul bagi harga cheap lah. Kontraktor bagi harga murah tapi dia guna kualiti barang yang kita tak tahu macam mana. Itu kadang-kadang dia tak boleh buat dah dengan harga yang murah tu, dia stop work, dia lari lah. Itu antara juga antara sebab-sebab dia juga, betul. So better cari kontraktor ataupun ID yang dah berpengalaman, macam cakap awal-awal tadi kan. Yang dia boleh pastikan apa barang yang dia deliver kan. Dapat review daripada klien yang memang kualiti barang dia dan design dia cantik. Betul. Betul-betul. Kalau macam kau sendiri aku nak tanya, macam mana kontraktor dapat bantu dapat bantu merealisasikan apa yang ID nak. Kalau yalah, kita tahu, of course ID dia dah design macam-macam kan. So memang kerja kontraktor pula nak buat benda yang ID nak kan. So
kau rasa macam mana? Apa kau punya tugas pula kat situ kan? Okey. Kalau pendapat aku lah, kolaborasi tu itu yang penting. Contohnya kau nak plaster ceiling tu bentuk yang pelik lah dalam design 3D korang. So kontraktor nasihat, macam ni boleh buat macam ni, ataupun ni tak boleh buat. Kadang-kadang tu kena rediscussion kadang benda tu. Tapi benda tu boleh buat. Kadang memang benda tu boleh buat, cuma macam mana kita nak buat as per yang ID keluarkan design. Betul. Tu. Sebab tu kadang-kadang ID berpengalaman ni penting, sebab kadang-kadang kita tak nak kita design benda yang tak logik untuk dibuat kan, benda yang tak praktikal. Kadang-kadang kita kena faham ada benda-benda ataupun ada material yang dia ada limitation dia untuk buat kan. Sebab tu kadang-kadang nak curve melampau-lampau, curve ke atau apa-apa design-design yang terlibat lah. Sebab tu kena ada experience tu juga, betul tak? So kalau apa pendapat kau lah kan, kalau owner rumah terus hire kontraktor, apa kondisi yang diizin untuk terus hire kontraktor? Orang kata situasi yang macam mana? Yang macam yang aku cakap tadi lah, berskala kecil, ataupun dia dah ada design dia sendiri. Okay. So at least sekurang-kurangnya owner tu sendiri dah tahu design apa dia nak buat, and sesuai ke tak sesuai. Faham, dia dengan clear. Kalau contoh dari segi kita go lagi detail, contoh melibatkan lampu ke, dia dah tahu lampu warna apa, color apa kan. Okay, so kalau orang macam tu memang boleh, dia tak ada masalah. Macam selalulah kalau aku jumpa dengan orang customer atau klien pun, aku pun bagi tahu benda yang sama. Bukan satu kesalahan besar untuk dia hire terus kontraktor, bukan, tak ada masalah. Tapi dia kena faham sedikit sebanyak kan, apa yang dia nak, macam mana benda tu boleh berlaku. Sebab kalau dia serahkan terus gambar yang dia buat sebagai reference tu untuk kontraktor buat, kontraktor akan buat sama sebiji, cuma jadi tu memang jadi, cuma praktikal tak praktikal tu itu yang berisiko lah kan. Okey. Kalau kita tengok kontraktor ni sebenarnya macam aku cakap tadi awal-awal tadi, dia punya peranan besar kan, sebab dia yang nak menjadikan sesuatu benda yang kita nak plan tu, betul tak? So kau rasa lah kan, kalau owner yang tak hire direct kontraktor ni, dengan kita faham tadi kau cakap skala yang kecil sesuai, tapi kalau contoh skala yang besar dia nak hire juga kontraktor, tapi apa kau punya pendapat? Dia skala yang besar tapi dia nak hire juga kontraktor. Benda ni dia ada pro and con lah. Betul. Mungkin kalau dia lantik kontraktor tu, kontraktor yang dah betul-betul berexperience lah, pengalaman. So kontraktor tu boleh mungkin dia ada team yang hebat, pasal aku macam tu lah. Lepas tu dia pun dah ada work planning dia sendiri, dia dah work program dia lah, apa semua. So macam tu klien dah tahulah apa planning seterusnya. Tapi sebetter-betternya perlu ada consultant lah, ada ID. Sebab kalau kita tengok, itulah dia berbalik, masing-masing memerlukan masing-masing kan. ID memerlukan kontraktor memerlukan ID. So apa pendapat engkau lah kalau contoh, macam aku sendiri praktis dekat One Master, kita buat ID and kita ada kontraktor kita sendiri So macam kau rasa bagus ke tak untuk hire ID dan juga kontraktor di dalam satu syarikat yang sama? Mungkin ada pro and con juga. So kalau kau guna kontraktor itu sahaja, so mungkin kontraktor tu dah clear lah. Dia dah clear apa yang kau nak. Betul. Dia dah tahu dah, okay, One Master ni design dia macam ni, so kita ikut macam ni, macam mana, dia dah tahu dah. So itu bagi kau rasa itu lebih baik lah. Sebab tapi macam aku cakap, walaupun kita tahu itu adalah jalan yang lebih baik, tapi tak salah kalau contoh ID kita guna orang lain dan kontraktor kita guna orang lain. Tapi yang pastinya adalah walaupun kita dah ada ID, dah ada planning, yang pastinya info-info yang ID bagi tu kena complete juga, betul. Kena complete untuk kontraktor lain untuk ikut buat kan. Sebab tu betul, pemilihan ID pun kena betul. Kadang-kadang ID ada juga yang design tak mengikut site punya condition, site punya practical kan. Bila kita nak execute, baru kita nampak, rupanya ada beam kat sini tak boleh buat. Apa sempuranya kat sini macam ni tak boleh buat. So pening juga owner nanti kan. Okay, kalau hire ID dan juga kontraktor yang berbeza, susah tak dari segi communication tu kau rasa?
Macam kau lah, mungkin kau banyak experience lah. Kau ikut mungkin pengalaman aku kadang ada yang ID membantu dan ada juga ID yang tak membantu tau. Ni Okay. ikut pengalaman lah. Contoh dia macam mana? Maksudnya bila kita minta ID datang site. Okey. Contoh untuk confirmkan. Kadang datang lambat. Kita nak kejar masa. Owner dah kejar kita dah. Minta datang minggu ni, datang minggu depan. Lepas tu and then guna material yang ID guna dia selection material by ID kan. So material tu kadang tak ada dekat Malaysia. So benda-benda tu kadang kontraktor dia ada counter lah, design counter material ke ID. Kadang ada ID yang membantu. Ada dia membantu yang memang bagi komplit tu memang bantu Yeah. lah kan. Yang kata kalau tanya pun boleh jawab on the spot kan. Yeah. Dia sebab kita faham kontraktor punya kerja, dia dah berjalan dekat on-site. Dia dah jalan. So untuk dapat confirmation tu, kalau ambil masa, dia pun stuck. Macam mana nak jalan? Dia tak boleh nak memandai-mandai. Betul. Sebab tu betul faham. Sebab tu kadang-kadang apa yang ID dah buat, kadang-kadang owner pun kena betul-betul faham juga. Kadang-kadang kan. Contoh kalau ID dan kontraktor adalah orang yang sama, senang, tak ada masalah, dia boleh discuss internal. Tapi kalau contoh ID orang lain and then di handle oleh owner, and then owner kena bagi kontraktor tu buat, itu owner kena tahu sedikit lah. Oh, tersedawa pula. Okay. So kontraktor perlukan idea dan plan yang komplit dari ID untuk memudahkan urusan di site. So betul lah kan. So betul. Memang of course lah kalau kita tengok macam kau sendiri perlukan full info lah. Betul. And ada nak explain sikit tak? So kalau memang perlu lah. Perlu ada complete Info lah. Info ataupun idea. Contoh macam ada satu site tu kita design sebelum ni daripada ID, ruang dapur tu kosong. Tiba-tiba masa kita buat demolish, kita ingat dinding saja tau. Rupanya ada tiang kat situ. So kita counter design dengan ID, info balik ke ID, dan ID counter design balik lah. So ID memang perlu bagi info ni lah. Kalau kita tengok yelah masalah on-site yang luar jangkaan kita kan. Sebab itulah perlukan dua-dua pihak juga. Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya, bila orang cuba untuk buat terus dengan kontraktor, memang boleh. Tapi bila ada masalah-masalah teknikal ataupun dalaman yang perlu rujuk sana sini, jadi susah kan. So of course lah, yang kita faham semua masalah-masalah ataupun apa yang berlaku pasti akan ada cost lah kan. Cost masa lagi kan, benda-benda macam tu. Masa di luar jangka lah. Yelah, okay. So macam kau lah sebagai kontraktor kan, sebagai kontraktor dah banyak sangat rumah kan, banyak-banyak rumah yang ni kalau kita faham nak buat rumah ni pun perlukan consultant kan. Sebab apa, kenapa penting consultant, kenapa pentingnya ID, sebab kalau kau buat komersial ke apa semua sama juga kan, dia punya flow semua macam sama, tu. Flow dia sama. Betul. Benda sama. Walaupun kau dapat tapi kau perlukan consultant. Sebab kerja kontraktor perlu ada checking quality kan. So siapa yang checking quality selain owner rumah? So ID, maksud consultant lah perlu checking. Tak nak lah kita buat kerja, kita pasang-pasang semua dah siap, tak ada orang check. So owner pun tak puas hati. So better ada ID untuk buat. Okay, so kalau contoh dari segi dokumen macam mana? Kalau dari segi dokumen apa yang selalunya yelah kalau contoh kalau datang daripada ID, apa dokumen yang ID perlu bagi, ataupun daripada owner sendiri apa dokumen untuk kontraktor mula jalan, mulakan kerja. Kalau ikutkan kalau dari ID perlu ada 3D design, construction drawing. Perlu benda tu lah. Kalau daripada owner, info lah. Contoh kalau kontraktor tu nak direct owner kan. So info apa yang owner nak. Kalau dia kata dia dah idea daripada gambar, dia ambil daripada media sosial mana. So apa dia nak macam tu lah. Info-info lah. Info-info. So banyak benda lah. Tapi perlukan ada construction drawing. Maksudnya tukang dekat site perlu drawing. Tak boleh lah main cakap hari ni nak design size macam ni, nanti jadi lain. Betul. Memang perlukan ada construction drawing semua. So dia itulah kalau macam contoh kita faham betul lah macam kau cakap. Yelah nak contoh kita nak naikkan dinding kan, kita kena tahu tingkap kat mana. Kadang kan tinggi mana tingkap tu kan. Sebab kalau tak tahu kita dah naik dulu, pecah balik tu masa, kos. Okey betul, sebab itulah detail lah sebenarnya kena tahu kan. Sebab dia sebenarnya kalau nak mempercepatkan proses, nak menjimatkan proses, masa dan juga wang ringgit lah, memang kena ada planning yang proper kan. So kalau macam kau sendiri sebagai kontraktor kan,
biasanya ada tak sediakan project manager untuk settlekan kerja-kerja di site? Apa pendapat kau dengan kontraktor yang kat luar yang tak sediakan project manager? Contoh, biarkan je pekerja-pekerja dia buat kan. Oh, Kau macam mana? pendapat aku tak perlu sorry, pendapat aku perlu, sorry. Perlu lah. Perlu. Dia maksudnya tak boleh tak ada. Maksud aku dia tak boleh tak ada, sekurang-kurangnya ada site supervisor Site dekat supervisor site. lah. Sebab yelah dia nak assist, dia nak bantu betul. So kalau kau rasa kalau yang tak ada tu macam mana? Itu yang jadi masalah bila tukang main mandai-mandai buat dekat site. Dia kata dia dah ikut drawing, tapi sebenarnya drawing dengan site tak tally. Tak tally. Tak ada. Ya macam cakap tadi yang ada tiang, tiba-tiba dia buang je tiang kan. Ada isu kan. Tak ada roboh kat dia. So perlu ada sekurang-kurangnya site supervisor. Yelah, sebab kita betul saya cakap lah, kita buat rumah ni memang kita kadang-kadang walaupun kita dah hire ID, kita dah plan cantik, kita dah plan proper, kadang-kadang masalah tu tak diduga. Betul tak? Masalah on-site kadang-kadang ada tiba-tiba pecah-pecah ada pipe, pecah-pecah ada tiang, macam-macam. Kadang-kadang sebab tu tak, sekurang-kurangnya kita dah merancang pun ada masalah. Cuba bayangkan kalau kita tak merancang, kita terus nak buat kan. Betul lah. Okay, so macam kau rasa lah kan, kalau yalah aku faham kau pun ada experience direct dengan owner, ada juga experience direct dengan ID kan. So kadang-kadang engkau lah, kalau kau rasa apa cabaran terbesar sekali kalau kau direct dengan owner lah? Cabaran terbesar Buat masa ni lah pengalaman. Pengalaman. Kerja berubah-berubah. Maksudnya hari ni kata macam ni kan, esok lain lah. Sebab dia tak ada design yang firm. Construction drawing tak endorse. Maksud kalau ada ID, dia dah ada design dia, dia dah ada construction drawing. So kita ikut yang itu. So better. So itu satu masalah ke tak? Masalah. Kos, masa. Kadang-kadang yelah, kita nak jaga mood pekerja tukang kita kat site kan. Kita tak nak lah nanti tiba-tiba redo work ni, orang mood dekat site penat tau kan. Betul. Sebab kita kena buat benda yang berulang kan. Kita kena kejar timeline. Betul. So macam kau sendiri lah, pernah tak orang kata dapat klien yang dia tak nak hire ID tapi nak kau sendiri planning untuk dia punya rumah? Ada juga. Tapi kalau sebelum ni adalah juga macam tu kan. Tapi minor punya ID je lah. Kita tak adalah yang terlampau gempak-gempak. Tapi itulah, aku rasa cabaran dia yelah, bila tak ada planning, kita nak kena planning kan. Dia macam tu lah. So yelah, macam aku tengok ramai kat luar sana, mungkin dia sebenarnya point yang aku nampak sepanjang bila aku banyak jumpa orang dengan ID, ramai orang sebenarnya tak tahu peranan sebenarnya. Sebab tu dah dia jadi macam ni kan. Ramai orang yang tak clear dengan peranan ID ni, apa dengan peranan kontraktor ni. Sebab tu dia suka jam kan. Sebab tu kadang-kadang bila orang yang dapat kunci rumah baru lah, kita faham rumah baru, mentaliti dia orang, dia terus panggil kontraktor. Untuk kontraktor nak buat apa ni? Faham tak? Dia sebenarnya bila dia dapat kunci baru tu, apa yang nasihat aku, dia cari ID, dapat dulu consultation kan, apa perlu mula kan. Dia jangan terus jam tu kontraktor tu dah ready nak buat. Kontraktor tu dah ready nak buat. Kata design ceiling macam mana? Dia dah nak buat terus. Dia bukan nak bincang lagi dah. Dia bukan nak bincang-bincang dah. Okay. So apa aku nak cakap tadi, dah hilang pula dekat fikir aku. Pendapat kau lah, apa pro and con pula bila hire ID dan kontraktor yang bukan dari company yang sama. Contoh macam aku tadi lah, dia company yang berbeza. Yang macam okay, owner tu hire ID dulu, dah dapat satu dokumen ID dan lepas tu hire direct kontraktor. Apa pro and con dia? Masa tu macam mana cakap dia bagi, kalau apa yang aku nampak, kalau pendapat aku, contoh dari segi communication lah. I mean komunikasi, info yang kita nak sampaikan, mungkin yalah ID tu punya info mungkin banyak kan, dia dah explain semuanya kat owner, tapi owner pula nak transfer info tu ke kontraktor tu, mungkin itu satu masalah juga bagi aku kan. Tapi banyak juga yang ID dan kontraktor yang berlainan tau. Banyak juga di kat sana. Mungkin kadang-kadang itulah cakap, owner nak cimat, mungkin dia pecahkan dua, tapi kadang-kadang suka untuk
Kadang-kadang itulah kontraktor dengan konsultan ni dia kadang-kadang suka untuk bekerjasama dan senang bekerjasama. Benda ni ya manusia kita Dia tak ada tahu pro and kan. con. Yelah macam-macam. Kena tengoklah orang yang macam mana kita jumpa kan. So macam okay, satu lagi aku nak tanya. Ini soalan yang kebiasaannya lah. Kalau kita buat projek memang selalunya ada lah kan. Kadang-kadang owner bukan hire satu kontraktor je untuk rumah dia. Betul tak? Kadang-kadang 3-4 kontraktor untuk ada satu rumah. So kau rasa untuk dalam satu projek tu ada 3-4 kontraktor, apa Maksud masalah? kau satu ID tapi 3-4 kontraktor? Betul. Bukan macam contoh. Dia mungkin dah hire ID and then dia dah habis dengan ID tu sampai situ je. And then bila nak buat, dia konon nak handle sendiri lah. Kan? Dia macam nak handle sendiri and then dia hire kontraktor ni buat ni, kontraktor ni buat ni, kontraktor ni. So kau rasa apa pendapat kau? Bagi aku susah. Susah Apa masalah yang berlaku selalunya? Kadang-kadang yelah contohnya nak buat shielding. Atas shielding tu perlu ada apa wiring dulu kan? Betul. Kadang elektrikal lah maksudnya. So elektrikal perlu jalan dulu. Betul. Sama juga dengan dinding. Sebelum pasang tile kan, sebelum dalam tandas lah. Sebelum pasang tile kena ada plumbing punya piping. Siapa yang contohnya dia lantik 2 kontraktor yang berbeza, plumbing dan tiling. Maksudnya maincon ni lah dia lantik. So kalau plumbing tak jalan, tiling tak boleh jalan. Masa dah drag lah. Owner kejar kan. Benda-benda tu lah. Better bagi aku lantik satu kontraktor utama maincon dan dia yang akan sinkronis. Dia akan manage site tu macam mana nak jadi. Betul. Sebab itulah kadang-kadang bila banyak kontraktor sendiri, bukan nak cakap pasal flow kerja je terganggu. Kadang-kadang pasal sampah pun boleh gaduh. Yeah. Kadang-kadang sampah siapa ni? Semua tak nak mengaku. Yeah. And end up siapa? Owner yang pergi kutip. Dia macam tu lah. Dia sekecil-kecil benda. Betul lah. Sebab itulah kadang-kadang dia kadang-kadang owner orang yang nak buat rumah ataupun owner nak buat rumah, siapa saja nak buat rumah, dia kena tahu flow betul-betul A to Z daripada awal masuk apa dulu, apa yang perlu masuk dulu, wet work dulu ke, carpentry ke atau apa dulu ke. Itu pun adalah satu benda yang wajib dia tahu. Kan? banyak benda lah. Okay, so macam tak kita tekak lah. Okay, aku faham kadang-kadang owner ni kadang-kadang dia tak nak, dia hire banyak kontraktor ni sebab dia suka, sebab dia harga lah. Yang pertama, point pertama dia kan. Kadang-kadang dia nak hire kontraktor yang direct, yang dia rasa macam lagi murah kan. Tapi sebenarnya bila banyak kontraktor yang ada kat dalam rumah tu, dia macam memeningkan balik. Dia sebenarnya dia boleh nak hire banyak kontraktor tapi dia kena jadi project manager yang sangat dia bagus. Dia penat lah. Dia yang nak kena close monitor lah. Betul. Dia kena close monitor yang pastikan semuanya berjalan lancar mengikut apa yang dah di-plan lah. Tapi kalau dia tinggal, lepas tu dia tunggu result, itu agak bahaya lah. Okay. So kalau kita tengok secara jelasnya, ID dia punya peranan macam kita cakap awal-awal tadi lah. Dia merancang, dia boleh plan, and dia tengok apa yang sesuai dari segi colour match tak match, and dari segi lighting macam mana kan, mood macam mana dia nak, konsep macam mana dia nak kan. So info-info tu bila kita dah concludekan apa yang sesuai dengan rumah dia, go to kontraktor pastikan kontraktor tu memang boleh buat apa yang di plan lah kan sebenarnya kan. Betul-betul. Kalau kita tengok, sebab itulah kita sekarang ni memang banyak dengar masalah-masalah dengan kontraktor. Kadang-kadang kita dengar, yelah bila kita tengok dekat luar, banyak masalah, kontraktor lari, kontraktor tipu. Macam teruk sangat je ke nak handle kontraktor ni kan. Dia buat jadi keadaan tu macam teruk sangat. Sebenarnya communication lah punca dia sebenarnya kan. Communication yang buat orang rasa macam berjaga-jaga kan, buat orang rasa takut kan dengan nak ni. Okay, so apa nak cakap? Ada nak cakap? Orang trauma tau. Maksudnya yalah. Kalau aku sendiri pun, yalah kalau aku jadi owner pun trauma dengan benda-benda macam ni, nak lantik pun. Itu sebab dia mungkin nak direct sendiri. Dia lebih nak berjaga-jaga sebenarnya, tapi sebenarnya tersalah langkah. Tersalah langkah juga. Okay. Okay, aku nak tanya apa peranan besar kontraktor ni dalam sebagai perantaran antara ID dan juga owner rumah. Kalau contoh maksud dia, yelah of course kita ada ID, kita ada owner rumah yang ID dan buat, lepas tu kontraktor kat rumah yang mungkin dia selalu jumpa owner. So apa peranan dia? Macam selalunya kita faham. Contoh kadang-kadang walaupun kita dah ada ID, owner akan datang, dia akan cuba juga bagi instruction macam tu, macam ni. So macam selalunya apa cabaran kontraktor lah bila dapat cabaran? Kalau aku punya cabaran dulu, kontraktor owner dia datang site, dia kata boleh tak saya nak ubah
saiz dinding ni macam ni Macam ni, kan. macam ni. Tapi kadang dia tak terfikir tau apa design yang mengganggu selepas tu. Contohnya dinding. So kalau aku pula memang aku akan apa yang aku terima instruction daripada owner, aku akan info balik kepada ID lah. So Ya, macam tu sebab betul lah juga dia mungkin tu saya cakap dia sebenarnya ni experience dan juga knowledge lah. Kadang-kadang owner dia tak sedar dengan perubahan tu banyak impact dia kan, yang effect yang kena, yang perlu difikirkan lagi kan. Tambah-tambah kadang-kadang sizing, color yang selalunya minta ditukar on site. So selebihnya kalau lebih baiknya kalau contoh ada ID dah, refer to ID. Kalau jangan kadang-kadang ini masalah yang selalu ada kat site owner terus direct bagi information bukan dekat ketua tapi dekat pembuat tukang, yang kat tukang tu. Uish, dia sebenarnya itu antara benda yang bahaya lah. kadang tukang pun dia ikut. Itu yang bahayanya tu. So better kena info balik kepada ID supaya ID dia dah ada planning dia kan. Dia dah design dia macam mana dia nak jadikan, tak nak mengganggu dia punya design tu. Ya betul. Dia kena itulah apa-apa pun communication lah kalau kita tengok Kau macam kalau macam mana lah kadang-kadang kau sendiri nak handle pendapat owner bukan setakat pendapat owner, pendapat ID sendiri pun yang berbeza-beza kan. Kadang-kadang kau yang buat dia pun pening. Uish, yang ni bagi pendapat macam ni, yang ni bagi pendapat macam ni kan. So selalunya kau berada dalam, kau orang yang penting yang lebih faham kan macam mana benda tu nak buat. Selalunya macam mana kau nak cakap? Kalau terlampau banyak sangat instruction, contoh terlampau banyak perubahan, aku akan panggil dua-dua pihak. So better datang ke site, kita bincang sama-sama supaya tak ada, yalah, kadang bila dia nak ubah melibatkan banyak kos. Betul. Kadang dia tak fikir pun kos yang banyak tu kan. So biar betul. ID terangkan balik. Kita pun kontraktor pun perlu terangkan benda-benda macam ni. So supaya dia boleh cut off benda tu. Sebab penat lah ID dah banyak idea keluarkan, tiba kau nak ubah. Betul. Tak seronok lah. Tapi kalau contoh aku tanya kau, okay, contoh dia tak ada hire ID, dia nak kau settlekan rumah dia, kontraktor terus yang settlekan. So macam mana kau nak smoothkan keadaan tu? Adakah kau buat layout ke, kau design ke, atau macam mana? Kau apa langkah-langkah kau untuk dia kadang-kadang soalan ni macam kadang-kadang kontraktor dia ada, kalau besar punya company kontraktor dia mesti ada designer. Betul, dia ada lah, dia punya ID sendiri kan. So mungkin boleh. Tapi kalau dia hire kontraktor yang kecil itulah kontraktor tu lah sendiri dia yang fikirkan macam mana nak buat. Mungkin dia copy design media sosial macam tu lah. Dia plan based on apa yang dia tahu lah kan. Apa yang dia ni lah. Okay, so kalau tengok itulah dia kadang-kadang ID dengan kontraktor ni, kenapa orang kadang-kadang confuse ni, sebab kat luar sana banyak lagi yang tak faham peranan-peranan ID dan juga kontraktor. Kalau kita tengok sendiri, aku sendiri pun sebagai ID tu kadang-kadang kita panggil, kita bagi tahu flow A to Z. Bila dia perlu guna kontraktor, apa peranan kontraktor. Kalau tak ada ID, macam mana kau nak handle kontraktor? Kadang-kadang kita bagi tahulah, tapi yalah tak sempat kita nak bagi tahu kat semua orang kan. Kadang-kadang orang yang datang je yang sempat kita nak cerita kan. So yalah, owner pun macam-macam juga punya. Kita jumpa ada owner yang dah study betul-betul, yang dah tahu A to Z, okey alhamdulillah kan. Tapi ada owner yang first time and then dia nak jimat mungkin kan. Sebab tu dia terus jump tu kontraktor yang dia kena study lebih sikit lah kan. Kalau nak jimat tu boleh, tapi nak kena, bukan kadang-kadang kata nak jimat tu boleh. Kadang-kadang kenapa hire ID ni bukanlah mahal pun. Kadang-kadang dia takut sangat nak tanya. Dia berprasangka ID ni mahal. Tak. Dia rasa sebab tu dia terus ambil keputusan untuk direct kontraktor kan. Kontraktor pula direct tu yang dia pick tak tahu kat mana kan. Dia macam tu lah. Okay, aku nak tanya kau lah. Aduh, hidung sumbat. Orang selalu cakap hire ID ni lambat kan. Orang selalu cakap lah hire ID ni lambat. Tu ramai orang pergi ke kontraktor sebab tu kan, hire ID tu lambat. So apa pendapat kau lah, kau rasa bila orang cakap hire ID ni lambat? Lambat tu macam mana? Mungkin dia tak ada lambat. Kadang-kadang kena faham, mungkin nak kena designkan dahulu. Betul. Berapa kali ID perlu jumpa owner? Banyak kali juga kan nak dapatkan kepuasan betul-betul design, final design. Kalau jumpa terus kontraktor, mungkin dia nak result yang cepat, tapi akan result jadi kadang-kadang jadi redo work. Kan?
Saya nak macam ni jadi lain, kontraktor buat jadi lain tau. Kan faham tak? Dia dah kata dalam gambar macam ni kan, sizing macam ni. Kadang kontraktor salah lain, dia bukan salah, dia faham lain. Onside lain kan kadang-kadang. Owner faham lain. Betul. Walaupun dah conteng semua kan. Maksudnya bukan lambat, tapi dia ada proses dia. Lambat tu sebab proses. Kan? Betul, kadang-kadang yalah kalau kita faham. Macam aku sendiri cakap, untuk pemilik-pemilik rumah baru, selalu aku cakap pemilik-pemilik rumah baru nak buat ID ataupun nak start konsep ID at least kurang-kurangnya 2 bulan sebelum. Sebab kadang-kadang kita kena faham, bukan kita lambat sebab kita main-main, kita relax, tak. Sebab kita nak betul-betul study pasal konsep yang dia nak. Kita nak ambil tahu juga apa yang sesuai dengan dia, apa yang terbaik dengan dia punya bajet lagi. So banyak benda yang kita nak kena. And then process, of course, kalau ID punya proses aku cerita dia ada, kita nak kena buat mood board, kena buat layout, furniture layout macam-macam, nak kena buat 3D. Sebab itulah dia ada masa tu. Bukan sekeping drawing kan. Berkeping-keping drawing. Berpuluh keping drawing untuk settlekan supaya nanti dalam proses nanti dah mudah. Tu cakap construction drawing dengan 3D dia betul. Lagi. So memang akan ambil masa, untuk mendapatkan result yang okey lah, yang cantik. Yelah, betul. Sebab tu cakap bukan kadang-kadang memang kita tak dinafikan kalau kita go to contractor terus, dia lebih cepat, tapi kau kena cuba untuk faham lah. Kau nak cepat, okay, result dia macam ni je. Bukanlah result tu kontraktor tu buat tak cantik. Cuma cantik tapi macam kita cakap tadi lah, dari segi teknikal dia, praktikal dia, pencahayaan dia, lighting apa semua tu. So memang banyak benda lah PS kalau kita nak cerita pasal ni. Tapi itulah, kadang-kadang kita faham bila kita dalam dunia construction ni, buat rumah ni, untuk mencantikkan rumah ni, kadang-kadang orang tak faham tu yang buat jadi masalah kan. Kadang tak faham flow, dia tak faham. Itu belum kita cakap tak faham dari segi material, dia ada kesalah faham ke macam-macam. So cabaran dia biasalah, tapi insyaAllah kita cuba educate kan, cuba cari the best flow yang orang kata owner okey, kita pun okey, win-win lah, orang kata win-win kan. Okay, so kita orang kata dah di hujung berapa minit je? Okay, so kalau macam tengok, aku nak cakap dia punya conclusion kalau kita tengok daripada apa yang kita sembang tadi kan, aku nak cakap yang sebenarnya kontraktor dia kena faham apa dia punya peranan, and level mana kontraktor tu boleh buat, sejauh mana kontraktor tu boleh buat, ataupun apa kontraktor dia ada, masing-masing ada limit masing-masing. Betul, masing-masing ada limit. ID pun sama. ID pun mungkin dia ada limit dia, sejauh mana dia boleh buat dan dia tak boleh buat. So dua-dua tu adalah satu benda, dua-dua pun penting untuk owner ambil tahu, untuk owner study. Sekurang-kurangnya kalau owner nak skip untuk hire ID, owner kena tahu apa yang dia perlu prepare kan, apa yang dia perlu kena tahu. So dan owner dia tak boleh skip ambil kontraktor lah, sebab kontraktor memang nak buat, skip macam mana nak buat, siapa nak buat, betul tak? So kau sendiri lah, mungkin kau ada nasihat ke ataupun pendapat ke kan, yang kau rasa yang kau nak highlight hari ni kan, nak bagi tahu mungkin untuk owner-owner, untuk siapa lah yang kat luar sana nak tengok kan. So pendapat aku memang perlu untuk hire, maksudnya dua-dua perlu. Sama ada dia nak lantik ID tu dah ada kontraktor dia sendiri, ataupun ID dan kontraktor yang berbeza lah. Maksudnya terpulang pada owner, tapi dua-dua tu perlu. And so untuk mendapatkan result yang cantik, betul, idea design yang melancarkan. Sebab kontraktor dia pun ada dia punya planning kerja dia juga. Macam mana cakap sebelum dia start, dia nanti dia ada buat program. Semasa dia start pun nanti dia ada backward study dia semua. Sama juga dengan ID. Sebelum dia start dia ada tadi macam kau cakap board semua, ada design stage. Dan semasa projek sedang berjalan pun dia akan checking kerja kontraktor tu. Dia akan QC semua. So perlu ada benda-benda macam tu. Ya, kalau betul-betul kalau kita tengok sendiri pun, kalau kontraktor dia ada kemahiran teknikal dia kan, orang kata on-site punya isu yang dia kena lebih tahu kan. Dia lebih detail on part tu, tambah-tambah on material kan. Kadang-kadang sebab itulah kontraktor yang dipilih ni kena betul-betul berpengalaman bagi aku. Bagi aku kena betul pengalaman, sebab dia melibatkan kadang-kadang structure kan. Kadang-kadang bila tak berpengalaman tu dia berisiko kan. Kadang-kadang tambah-tambah kalau kita go to kontraktor yang
orang kata wireman kan, perlu dia kena ada pengetahuan sijil. Betul, supaya, komputer dia lah, sijil komputer dia. Betul, sebab dia nak buat benda yang melibatkan nyawa orang ni. Betul. So dia bukan boleh simply pick macam benda-benda mudah lah kan. Dia tak boleh anggap. Sama juga ID. Betul. ID pun kau perlu ada. Betul. Mana kau suruh aku buat design 3D, aku tak reti lah. Contohnya tu. Betul. Perlu ada orang yang mahir dan berpengalaman kan. Yeah. Dia macam ni lah. Kalau contoh kalau kita sakit gigi, kita jumpa doktor. Betul tak? Kita sakit gigi, kita jumpa doktor. Kalau kita rabun, kita jumpa doktor mata. Dia macam tu lah. Doktor gigi dia macam tu. Dia lebih kurang macam tu lah. Sebab tu kadang-kadang orang ni rasa nak jimat sangat-sangat sampai dia tersalah langkah. Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau dia tengok balik dengan apa yang dia tersalah langkah tu, bila kekelip balik, banyak lagi rugi daripada ni kan. So lagi rugi dan masa terbuang kadang-kadang. Kau macam mana cakap, kau nak cari barang-barang sendiri, kau nak betul. baik kalau nanti ID dan dah ada design dia, so far dia dah bagi tahu macam ni kan. Dia yang beli semua. Betul. So kau masuk, kau cuci kaki je. Betul. Okey lah, kau boleh ceritakan sikit lah, share sikit lah pengalaman kau projek yang dah settle lah, yang dah berjaya, yang mana start daripada ID hingga kontraktor. Mungkin kau yang kau buat bersama dengan ID ke kan. Pengalaman kau lah. So macam mana dia punya proses ke. Pengalaman macam mana tu tak cakap. Yang kata of course kita ambil satu projek, kau punya projek lah yang kau rasa okey, bila ada ID macam mana dia punya proses kan sampai sukses lah. Okey, sebelum ni ada, maksudnya banyak juga dengan ID. Senang kerja. First dia ada kick off meeting. Dia ada kick off meeting sebelum kita start. So dia dia akan terang, maksudnya dalam masa kick off meeting tu dia akan terangkan apa yang ID tu dia nak terang macam mana kepada kontraktor. Dan semasa berjalan pun ID sama-sama dengan kontraktor sinkronis dekat site. Maksudnya berjalan sama, nak menjayakan projek tu lah. Sama-sama lah. Tak ada pun, maksudnya ada je masalah terus kita tackle, terus tackle kan. Dan semasa projek nak siap pun ID yang akan QC, senang. Betul. Sebab kadang-kadang kontraktor ni dia dah dekat site lama, dia Betul. immune tau, dia tak perasan pun benda kecacatan kerja tu tau. Betul. Dia perlu ada orang yang checking. Betul. So pengalaman aku memang senang bekerja dengan ID. Dia macam ni lah. Kadang-kadang kita perlukan, kalau macam ID sendiri pun dia perlukan kontraktor untuk dia tahu detail. Contoh detail dia saya segi dari segi praktikal ataupun material yang okey ke tak okey nak buat kan lebih. And ID kontraktor sendiri pun lagi perlukan ID untuk melajukan proses tu kan, mendapat design. Yelah, kita faham ID ni dia punya design mungkin ada yang luar kotak, ada yang tak pernah buat, ada yang macam-macam jenis lah kan. So tanpa ID, tanpa kontraktor susah sebenarnya proses tu kan. Dia kena ada tak yang kau nak advice lah untuk owner kat rumah yang nak renovate rumah ni, orang kata start dengan planning ni. Kau advice lah, mungkin kau ada sikit nasihat atau pendapat lah. Kata at least sekurang-kurangnya sebelum jumpa kontraktor sendiri tu, apa dia orang nak kena buat? Okey, kalau contohlah first macam atau owner rumah lama ataupun owner rumah baru kan, diorang dah kena ada first jumpa ID dululah. Kalau dah ada dapat kunci ataupun sebelum dapat kunci lah pulang kan. Macam kau cakap tadi lah, 2 bulan sebelum kan, untuk ambil masa. Perlu planning. Okey, apa yang dia perlu, dia jumpa ID dulu untuk mendapatkan nasihat macam mana. Okay, dah ada proper dokumen tu baru jumpa kontraktor lah. Ataupun kalau tak ada proper dokumen pun dia kena tahu apa yang dia nak. Yang tu paling penting lah. Betul tak? Contoh kau nak design apa, kadang-kadang nak Europe design ke kan, kita tak tahu kan. Tapi perlu jumpa ID dulu lah. Betul. Dia macam tu lah kalau aku conclude kan daripada apa yang kita bincangkan tadi, dia kena faham proses lah. Owner kena faham proses yang apa peranan ID dan apa peranan kontraktor. Apa peranan kedua-duanya, dan kita kena faham kedua-duanya adalah ada tanggungjawab masing-masing. Ada tanggungjawab masing-masing. Owner juga ada tanggungjawab dia. So untuk buat rumah ni, dia bukan satu benda yang main-main. Bukan satu benda yang kata murah-murah, yang sekejap-sekejap kan. Semuanya ada cost, of course.
Lepas tu, so dia bukan satu benda yang main-main. So dia perlu fikir panjang dan perlu buat keputusan yang betul. Kadang-kadang sebab banyak lagi masalah-masalah yang dia tak nampak. Kadang-kadang tadi kita cuma bagi tahu ada masalah kena tipu je kan. Banyak lagi masalah-masalah yang dia tak sedar. Mungkin dia kena betul-betul faham, bezakan apa peranan-peranan dan dia kena dapat pendapat-pendapat yang lebih pakar. Dia boleh nak jadi pakar tapi dia kena study lah. Take time lah. Kalau dia ada masa memang tak ada masalah. So alhamdulillah, orang kata banyak dah kalau kita nak concludekan ataupun nak cerita apa perbezaan ID. Kita pun dah touch tadi kat tadi. ID ni dia merancang dan plan kan. Sebab ID ni dia punya kerja adalah dia nak buat rumah tu menjadi benda yang paling sesuai untuk owner tu. Kan? Apa owner tu punya style, apa owner tu punya habit, apa owner tu punya rutin. So kerja ID adalah merancang mengikut apa yang sesuai dengan owner rumah. Kan? Dan dari segi color, dari segi mood, dari segi lighting, betul. Semuanya dah dirancang. Semua dah dirancang. And mengapa semuanya dah ada kat dalam. Betul. So kontraktor pula untuk execute, untuk buat. So apa yang sepatutnya perlu dibuat mengikut yang dah dirancang. So kontraktor bertanggungjawab untuk menjadikan dia macam tu. Kan? Color ke semua dah ditentukan. And sebab tu barulah projek tu menjadi indah, menjadi proper, menjadi seperti yang dirancang, and happy. So tak macam yang kata tak cacah marbah. Dia macam tu lah. So owner pun punya peranan adalah bagi kerjasama dan juga bagi kepercayaan lah kepada ID dan juga kontraktor. Okay, so banyaklah. So terima kasih lah. Terima kasih kata Encik Hafiz sebab datang hari ni, kongsi sikit sebagai kontraktor yang kata aku doakan terus maju jaya kat luar sana. Amin. Kata kita faham kerja kita kadang-kadang untuk bagi awareness dekat orang tentang dunia construction dan dunia ID ni lah kan. Kita faham kadang-kadang yelah, aku sendiri kalau aku nak buat rumah, aku pun tak tahu nak cari kat mana tau info-info supaya dia orang tahu semua benda-benda macam ni. And so kalau dia datang jumpa bolehlah kita cerita kan, tapi kalau dia tak datang jumpa, betul, kat mana dia nak cari kan. Semua macam tu lah. So terima kasih sebab bagi info-info tu. InsyaAllah kalau ada lagi episod-episod yang aku memerlukan kau, InsyaAllah aku akan panggil lagi. Aku harap kau happy dengan set aku hari ni. Boleh, and happy dengan keadaan cantik. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada yang mana stay dengarkan hari ni. Harap dapat sikit sebanyak input ataupun info yang menarik untuk hari ni. And at least sedikit sebanyak kalau ada apa-apa mungkin kita kupas lagi di episod-episod yang akan datang. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi di podcast Wall Master. Terima kasih. Podcast Wall Master.